Bab Zikri Ad-Dajjal. Ini bab cerita Dajjal. Semalam sudah kita terjemah dah ni. Tak apa, kita itu semula. Mughirah bin Syu'bah menceritakan, dia kata tidak ada sesiapa pun bertanya Nabi SAW tentang Dajjal lebih banyak daripada saya bertanya beliau. Akthara ma sa'altu atau akthara mimma sa'altu. Yang lebih jelasnya akthara mimma sa'altu. Tetapi kalau tak ada mim pun tak apa juga, maksudnya sama. Tidak ada orang lain yang lebih banyak tanya tentang Dajjal lebih daripada saya, tak ada. Dan baginda berkata kepadaku, ma yadhurruka minhu, engkau tidak akan apa-apa dengannya. Ini Dajjal tidak akan memudaratkanmu. Qultu, saya berkata, innahum yaqulun, mereka mengatakan, inna ma'ahu jabal khubzin, bersama Dajjal itu ada gunung roti dan sungai air. Qala, Nabi SAW bersabda, innahu ahwanu ala Allahi min dhalik, sesungguhnya Dajjal itu lebih hina kepada Allah daripada Allah memberikan yang tersebut itu. Satu maknanya. Satu lagi, sesungguhnya amat mudah, lebih mudah kepada Allah untuk memberikan itu kepadanya. Dua makna. Walaupun yang pertama tu lebih molek lagi. Jadi di sini cerita tentang Dajjal, dan yang dimaksudkan dengan Dajjal di sini ialah Dajjal Akbar, Dajjal hak besar, alamat betul-betul akhir zaman. Adapun semalam sudah disebut dah, akan dibangkitkan, akan keluar Dajjal ramai, pendusta besar, hampir 30 disebut semalam. Dalam riwayat yang lain disebut 70. Tetapi itu tidak ada percanggahan semua tu. Hak amalan ini zikrul Dajjal, maksudnya Dajjal yang besar, hak buta sebelah mata tu, hak mengaku jadi Tuhan. Hak 30 ni semalam ni, itu maksudnya yang besar-besar. Memang yang menimbulkan fitnah yang besar-besar di kalangan umat. Yang 70 tu makna lebih banyak, makna ceritanya ramai. Hak 70 tu macam-macam lah caranya, penipuannya, tetapi semuanya berkait dengan agama belaka. Besar kecil dia aja berbeza aja. Dan fitnah dia tu sejauh mana, meluas dia ataupun tidak meluas dia, situ saja beza dia. Jadi malam ni dicerita tentang Dajjal yang besar. Hak lain-lain tu sebenarnya macam anak-anak lah, kecil-kecil je. Hak kiri-kiri dia. Hak ni hak sebenarnya, hak fitnah yang besar. Hak fitnah yang besar je. Dan hak ni siapa kala ni tak ada mari-mari lagi. Hak ni siapa kala ni tak ada mari-mari lagi. Dan Dajjal itu perlu kita tahulah dulu. Dajjal tu dia bukannya binatang, bukannya jin, bukan apa dak, makhluk pelik, tak ada. Dajjal itu manusia, dan daripada keturunan Yahudi. Dajjal tu daripada keturunan Yahudi. Jadi Mughirah di sini dia kata tak ada orang lain yang tanya tentang Dajjal ni lebih banyak daripada dia. Dia rajin tanya. Dan Nabi SAW kata tak apa. Di sini kita nampak. Di sini kita nampak. Sebab cerita tentang Dajjal ni banyak dah. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah tentang Ibnu Sayyad ke apa tu. Di peringkat permulaannya Nabi SAW hanya diberitahu secara umum saja. Sehingga Nabi SAW apabila orang cerita sesuatu keadaan yang menampak macam Dajjal lah lebih kurang, dia kata boleh jadi hak tu. Ibnu Sayyad pun sampai dia pergi mengitar dengan sahabat-sahabat dia apa cerita Ibnu Sayyad. Kemudian akhirnya Ibnu Sayyad itu masuk Islam dia tu, dan mati sebagai Islam lah. Dia tu pun buta sebelah mata dia juga, dan pelik-pelik juga berlaku kepada dia.
Itu peringkat permulaan. Hak ni tidak ni. Yang hadis ni peringkat akhir tadi. Peringkat akhir hak ni muktamad. Hak Dajjal yang dimaksudkan itu bukan dahinya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sudah tak ada dah kekeliruan hak tentang Ibnu Sayyad dan lain-lain gapo tu. Hak cerita Tamim Ad-Dari cerita di satu pulau dia jumpa dengan jasasah, lepas tu jumpa dengan Dajjal kena ikat gapo tu. Hak tu hak lain, bukan yang dimaksudkan di sini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membantah. Macam dia mengiyakan juga. Itu di peringkat permulaan belakang. Hak peringkat akhir hak ni. Sebab tu dia kata ma yadhurruka minhu. Engkau tidak akan apa-apa dengannya. Sebab apa? Dia tak akan mari lagi. Kalau andaikan dia mari pun, engkau maknanya seorang yang baik, seorang yang beriman betul, tidak jadi masalah dengan dia. Saya pun kata, orang duduk kata, jadi orang duduk kata ni sahabat-sahabat hak lain lah. Duduk kata tu sebab tak mungkin dia kata sendiri. Mestilah dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Yang Mughirah ni tak dengar. Mereka kata bersama Dajjal tu ada gunung roti, ada sungai, macam-macam. Bahkan dalam riwayat akan datang pun disebut syurga, neraka, ada api. Macam-macam ada dengan dia. Dia boleh menghidupkan ibu bapa yang sudah mati dah. Macam-macam dia boleh buat. Itu yang peliknya. Nak gapo dia boleh buat. Banyak perkara lah dia buatnya. Dan dia mengaku jadi Tuhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia lebih hina kepada Allah, yakni di sisi Allah, daripada mendapat semua itu, yakni yang sebenarnya. Ya, nak kata roti sungguh satu gunung roti, dak macam silap mata je ni. Orang setara dia ni, hak jahat seperti dia ni, Tuhan nak bui sungguh roti ataupun sungai mengalir sungguh kerana dia, dak, terlalu hina sehingga tidak layak nak dapat hak seroti. Kalau kamu nampak gitu, orang nampak gitu pun bukan hak seroti tu. Dia lebih hina di sisi Allah untuk nak dapat hak tu, hak seroti. Jadi tak boleh sabar nak dapat hak tu. Kalau ada pun itu semua sihir dia, pukawan dia, sehingga jadi orang jadi nampak macam gunung roti. Tak tahulah apa dia lah. Boleh jadi gapo tak tahu, sepatu susuk orang tu kau. Macam-macam lah dia nampak macam istana. Rupa-rupanya duduk dalam hutan. Dia makan sedapnya, rupa-rupanya makan katuk. Macam ayam panggai nampak. Lagu tu lah. Dia bukan hak sebenar. Bukan hak sebenar. Sebab apa? Kalau hak sebenar tidak layak, dia hina untuk Allah SWT nak bagi hak sebenar kepada orang tu. Lagu. Itu satu maknanya. Satu lagi, lebih mudah kepada Allah untuk berikan itu. Maknanya tak ada nilai bagi Allah. Kalau Allah SWT bagi sungguh hak tu kepada dia, tak ada nilai di sisi Allah SWT. Bos banyak tu. Dan bagi orang yang beriman, dia tidak terpedaya dengan sekadar itu. Kalau seseorang itu boleh buat. Bahkan orang beriman akan bertanya, berfikir dari segi logik pun. Kalaulah dia boleh buat, kau tu boleh buat, kau ni buat apa dia tidak buat? Diri dia tu, mata dia tu biasa pernah molek. Hak tu dulu. Hak tu dulu. Dia tak buat. Dia tak boleh buat. Sebab hak tu adalah satu tanda yang tetap. Dia tak boleh ubah. Kalau dia bisa sungguh, hak tu aib tu. Kalau Tuhan ngerti, dia tidak aib, dia tidak cacat. Itu semacam kecacatan. Apa dia tidak betul hak tu? Pada hak tu. Tetapi di sinilah ada fitnah lah. Kepada orang yang tidak erti, dia tidak boleh menilai dengan baik. Boleh jadilah dia tengok zahir tu, dia terpedaya. Maka pergilah turut Dajjal. Lepas tu kharamah, dia round dunia. Kharamah. Jadi setengah-setengah ulama dia takwilkan Dajjal ini. Dia kata Dajjal ni bukan makna Dajjal seperti. Dajjal ni maknanya kejahatan. Dajjal ni makna fitnah. Bukan dalam bentuk orang lepas tu gini-gini rupa, tak ada, dia kata. Itu pendapat tidak betul. Bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang sampai ke peringkat mutawatir. Begitu banyak ni. Kalaulah ini termasuk di dalam tamthilan,
kenapa dalam bentuk begini cerita dia ni. Tak perlu dalam bentuk begini. Dia boleh royak dalam bentuk lain, supaya hak lain-lain lah dia boleh royak. Ini tidak. Dengan jelas lagu ni dia buat, lepas tu Nabi Isa bunuh dia. Apa makna tu semua? Kalau kita kata ini semua perbandingan ataupun tamthilan saja, tak betul. Itu bercanggah dengan hadis-hadis ini. Tapi ada ramai juga ulama yang berpendapat begitu. Ramai juga. Itu tak kena. Sebabnya Dajjal ni, hadis Dajjal ni dia sampai ke peringkat tawatur maknawi juga. Tawatur maknawi. Kalau tentang Imam Mahdi, dengan Imam Mahdi tak ada dalam Bukhari ni, tapi Dajjal ada. Dalam kitab lain ada lah, tapi dalam Abu Daud misalnya ada tentang Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi tak ada dalam Bukhari. Cuma jauh-jauh gitu je isyarat, tak ada terang seperti dalam kitab lain. Tapi Dajjal sebut dengan terang. Dia sudah sampai kepada peringkat tawatur maknawi. Tawatur maknawi ni dia memberi makna yakin juga. Yakin juga. Bukan hak ni cerita dongeng ataupun perbandingan apa, tak ada ni. Tidak lagu tu. Lepas pada tu ni diriwayatkan daripada Ibnu Umar, qala Abu Abdullah urahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya percaya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdullah ni maksudnya Imam Bukhari. Qala Abu Abdullah. Boleh jadi Imam Bukhari sendiri kata lagu tu, ataupun anak murid dia kata qala Abu Abdullah. Tetapi ada juga cara penulisan kitab lama ni, dia macam cerita tentang orang lain, padahal dia sendiri. Dia tidak kata qultu, saya berkata, tidak. Tetapi qala Abu Abdullah, maksudnya dia sendiri dah. Itu pun satu bentuk penulisan cara lama, dia guna juga gitu. Maknanya riwayat ini kira-kiranya berhenti setakat Ibnu Umar. Tetapi Imam Bukhari faham bahawa Ibnu Umar mesti ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata urahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya ini dia kata ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ibnu Umar nak buat keluar ni cerita lagu ni dengan fikiran dia sendiri, tak mungkin. Benda ni bukan boleh fikir, tidak termasuk apa ni dalam perkara yang sampai fikiran kita. Yang mana dalam istilah orang panggil ma la majala fihi lirra'yi. Ma la majala fihi lirra'yi. Ni bukan boleh fikir, bukan boleh ijtihad. Dajjal dia rupa dia lagu ni nak khayal, tak boleh. Mesti bila dia kata a'warul 'ainil yumna, mata sebelah kanan dia buta sebelah, ka'annaha 'inabatun tafi'ah. Mata dia tu menonjol keluar seperti buah anggur yang menonjol. Jadi buah anggur kan dia panjang gitu, tubik gitu. Mata dia tu sebelah. Jadi macam buah anggur. Kita tengok buah anggur kan lagu mana? Tu panjang gitu, tubik gitu. Membonjol keluar. Jadi Ibnu Umar, kalau kita berhenti dekat Ibnu Umar nak kata gini sendiri, dia tak pernah siapa. Tak mungkin. Kalau berhenti setakat Ibnu Umar pun mengikut kaedahnya orang panggil mauquf fi hukmil marfu' hadis ini. Apalagi kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat yang lain, hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita lagu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Walau bagaimanapun, oleh kerana hak ni berhenti setakat Ibnu Umar, sebab itu Imam Bukhari kata urahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tanda besar. Hak ni dalam riwayat kemudian ni dia sebut Nabi-Nabi dulu tak sebut ni. Cuma setiap Nabi diberi tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ada Dajjal. Setiap Nabi mengingatkan, mengancam kaumnya dengan Dajjal. Tetapi bila akan keluar tidak disebut. Pasal apa? Pasal bahaya sangat Dajjal ni. Bahaya sangat. Walau bagaimanapun Nabi-Nabi hak dulu tak ada sebut ni. Mata dia lagu ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut. Sebab apa? Nabi-nabi dulu tidak diberi pengetahuan itu. Nabi kita saja diberi pengetahuan. Dia mata dia lagu ni gitu. Sebab Dajjal ni akan keluar di kalangan umat dia. Bukan umat dulu.
Itu isyarat. Sebab tu alamat tu diberi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih daripada nabi-nabi dulu. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan datang sehingga dia singgah di penjuru Madinah. Tarjufu thalatha rajafat. Pada ketika itu Madinah ini akan gempa 3 kali, bergoncang 3 kali bumi Madinah. Fa yakhruju ilaihi kullu kafirin wa munafiq. Maka akan keluarlah kepadanya setiap orang kafir dan munafik. Maknanya orang kafir dan munafik tak tahu lagu mana hikmat Tuhan. Hikmatnya dia akan keluar pergi macam sambut, macam terima Dajjal itu, tapi di luar Madinah, bukan dalam Madinah. Sebab dalam dia tak boleh masuk. Tapi bila dia dapat tahu gempa tadi tu gempa yang pelik lah, sehingga hak kafir kalau ada, tentu ada lah, Nabi SAW kata ni, dan hak munafik akan keluar pada masa tu. Dalam hasyiah ni, ini peliknya dia sebut ni. Dia sebut kullu kafirin wa munafiq. Qultu, dia kata, pendapat saya, kata pengarang, alladhi yadhharu li anna al-murada bil kafir ghulatur rawafid. Yang dimaksudkan dengan kafir di sini ialah rawafid, rafidah, Syiah melampau. Syiah melampau. Hak ni hak maksud kafir sini. Li'annahum kafara fil Madinah. Li'annahum kafara, sebab mereka itu kafir. Dia kata. Di sini. Syiah ni, Rafidah ni kafir. Fil Madinah rafdun kathir. Dan di Madinah ada banyak time gini. Ni dia dah hasil. Di Madinah ada banyak. Lah ni tak banyak, tak tahulah pada masa tu. Itu peringatan tu. Peringatan besar. Peringatan besar. Sebab itulah ramai sekarang ni bukan seorang dua lah. Pada Anas sendiri pun duduk fikir, duduk perhati tengok, dan cerdik pandang hak lain-lain pun dalam buku-buku mereka dia sebut kebangkitan Syiah sekarang dia bahaya. Dia sedang menuju untuk menguasai Mekah dan Madinah. Lepas so dia jatuh, sekeliling dulu. Sekeliling dulu. Lepas tu dia kau dekat. Tak tahu lagu mana nak jadi saya. Tapi Nabi SAW sudah sebut, dan Muhasyin ni sebut dah luar ni. Maksud kafir di sini rawafid. Maknanya bukan kafir hak luar ni, tidak. Tak tahulah masa tu orang boleh terima ke Syiah ni sehingga dia ramai duduk situ. Tak tahulah. Dia ke yang menjaga tanah haram itu pula, Allahu a'lam. Tak tahu. Tetapi ada isyarat. Ada isyarat. Setiap yang kafir dan munafik akan keluar. Apa keluar? Tak sedap duduk boleh jadi dalam, ataupun kerana nak sambut Dajjal. Nak sambut Dajjal. Ada satu buku kecil tapi sangat bagus. Dia namanya Protokolat Ayat Qum. Protokol Ayatullah Qum. Dia protokol ni maknanya protokol Zionis tu. Pendeta Zionis tu. Hak ni protokol ayat dia panggil. Ayatullah Qum. Lebih kurang kalau kita perhati perancangan dia. Dan salah satu perancangan dia dalam buku tu dia sebut nak pergi ke sana. Itu matlamat dia. Nak menguasai Mekah dan Madinah akhirnya. Lepas pada tu riwayat daripada Abi Bakrah daripada Nabi SAW sabda baginda, kehebatan Masih Ad-Dajjal tidak akan masuk ke Madinah. Masih, sebab apa Masih dipanggil Masih? Isa Masih juga. Hak ni pun Masih juga. Sama-sama hebat. Sama-sama hebat. Ni dia isyarat ni. Kalau orang zaman dulu payah nak faham. Sebab apa? Ketika kerajaan Yahudi, Israel apa tak ada pada masa tu. Lah ni mudah nak faham. Mudah nak faham. Sebab apa?
Yahudi duduk situ, Israel tu. Lepas tu dalam riwayat Tirmizi, gapo semua, Musnad Imam Ahmad, ada sebut Nabi Isa akan turun situ. Antara situlah kawasan tu. Dia panggil bab Lud. Lebanon ke, Israel ke, ataupun Palestin, dekat kawasan tu. Dia akan turun situ. Nampak benar. Ketua dia tu tubik situ. Lepas pada tu Nabi Isa pun turun situ. Waktu tempat duduk berlawan lah ni hebat, kena buat nyaya orang Islam pun situlah. Ia jadi fitnahnya, besarnya situ. Nabi Isa pun akan mari situ. Hak dulu pun Nabi Isa ni sapu, siar selalu, sakit gapo. Hak buta pun sapu, siar selalu. Dajjal ni pun lagu tu juga, hebat gitu juga dia. Ikut nak gapo dia, jadi selalu. Satu makna dia. Satu lagi masih dengan makna kuat berjalan. Maknanya berjalan rata untuk bawa kesesatan dia. Itu makna masih. Di Madinah pada hari itu ada 7 pintu. 7 pintu ni maksudnya 7 sungguh ke? Len ni 7, lebih daripada 7 nak masuk ke Madinah tu. Maksudnya banyak. Dalam bahasa Arab ni biasa kalau sebut 7 banyak. Walaupun banyak pintu, dia tak boleh masuk. Situ nak ayatnya. Walaupun banyak pintu, kita kata dah banyak pintu, tak boleh masuk ke ni, masuk ke ni. Ya. Walaupun banyak pintu tak boleh masuk. Sebab apa? Pada setiap pintu tu ada 2 malaikat duduk jaga. Jadi dia takut dengan malaikat. Orang ramai ni tak nampak malaikat. Apa dia tak masuk, orang tak faham. Hak kita ni, hak mengaji ni kita tahu. Sebab dia tak masuk, malaikat duduk jaga. Dia tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Serupa dengan syaitan ke apa, kalau kita ni ada pendinding ke apa, kita kata dia tak boleh mari. Gitu. Dia takut misalnya Quran, dia takut. Serupa tu juga ni pun dia takut dengan malaikat. Al-Pada tu Imam Bukhari kata waqala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata. Cuba tengok. Kalau Bukhari sebut Ibnu Ishaq, lagu niyah dalam Bukhari dia. Tidak pernah ada dalam Bukhari ni hadatsana dia sebut Ibnu Ishaq, tak ada. Gitu. Kalau ada, ini orang panggil secara ta'liq. Sebab Imam Bukhari tak ada dengan Ibnu Ishaq. Tak ada dengan Ibnu Ishaq. Dia mesti ada orang lain. Dia tak sebut orang lain bawah tu. Mana apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq ni bukan penting dalam Bukhari. Dan hak ni orang tidak kira riwayat Bukhari. Tidak kira riwayat Bukhari hak kata sahih, kedudukan sahihnya tinggi. Tidak, tak termasuk ni. Semua ulama kata lagu tu. Hak dia sebut Ibnu Ishaq lagu ni lah. Mana Ibnu Ishaq pun terima juga. Benda ni ada juga sebut. Daripada Ibrahim, daripada ayahnya. Serupa dengan hak tadi. Sekadar Imam Bukhari nak ceritanya, orang faham lagu mana pun terima benda ni. Terima benda ni. Gitu. Kita kena faham. Kalau dalam kitab-kitab hadis ni ada sebut orang-orang lagu ni, ada sebut Syiah ke ataupun orang faham bid'ah ke, dia ada sebut, dia ada maksud dia tu, pengarang dia. Jangan pula kita ramalah di antara kita ni ni orang alim juga, dia alim juga, tapi dia mungkin dia tidak ngaji benda ni, dia tak faham benda ni. Dia duk kata tu ada dalam Bukhari, ada dalam kitab, dah ada dalam kitab tu, maknanya imam-imam tu terima lah. Lagu tu tak faham. Tu kalau lagu tu tak ngaji lah tu kalau lagu tu. Sebab apa? Banyak Jabir bin Yazid Al-Ju'fi, hak tu semua orang tak terima. Imam Tirmizi sendiri pun tak terima, tapi dia sebut dalam kitab ada, dia ambil riwayat hadatsana, bukan lagu ni. Faham makna Imam Tirmizi terima? Lagu tu berat. Jabir bin Yazid Al-Ju'fi tu Syiah kerok, dia ambil untuk apa? Kita kena faham, dia ambil untuk apa? Ada maksud. Dan banyaklah riwayat perawi-perawi dalam kitab mana-mana pun, terutamanya selain daripada Bukhari ni, banyak benarlah perawi-perawi yang semua ulama kata tak boleh terima. Ada lagi riwayat dia, ada lagi. Jadi apakah maknanya
pengarang itu sendiri terima dia sebagai seorang yang boleh dibuat hujah, sedangkan dia sendiri di tempat lain dia kata tak boleh pakai. Sebab itulah kitab-kitab dulu ni dia kena mengaji. Kalau pakai baca kita tengok sahih gitu, berat lagu tu. Kalau tidak tak faham. Boleh jadi macam-macam. Kalau nak tahu, kalau tidak mengaji, baca syarah tak apa dah. Sekurang-kurangnya. Lagu mana dalam syarah tu kata? Baca syarah. Sebab orang buat syarah tu dia alim besar. Lagu mana dia kata? Semua kata lagu tu. Tak ada keliru benda ni. Kepada orang yang mengaji tak ada keliru, tak ada jadi masalah. Jadi kalau surah sebut ada tu sebut dah. Tu cara tak faham benar lah. Fir'aun ada sebut, Haman ada sebut dalam Quran. Tapi sebut tu lagu mana? Tu kena tengok je. Sebut tu apa tujuan? Sebut tu. Gitu sepatutnya kita kena perhati. Sama Imam Bukhari kalau dia mari dan dia ayat lain dulu. Misalnya Musa bin Uqbah kata gitu. Lepas tu Ibnu Ishaq kata gitu. Apa maksud? Sebut lain-lain lah Bukhari ni dia payah. Dia ada maksud di sebalik-sebalik. Dia nak buat sebagai perbandingan. Hak ni kata lagu ni, ahli sirah besar. Hak ni kata lagu ni. Kamu kena fikir. Gitu cara dia. Baiklah. Riwayat daripada Abi Bakrah lagi daripada Nabi SAW. Kehebatan Masih tidak akan masuk ke Madinah. Kehebatan dia yang menyebabkan jadi orang gerung, jadi takut, ngeri. Itu makna ru'b. Orang jadi ngeri. Tak ada, tak masuk Madinah. Ini di antara kelebihan Madinah ni. Padahal pada hari itu itu laha, ataupun dalam setengah nuskahnya walaha yauma idzin. Pada masa tunya Madinah ni ada 7 pintu. Nak royak banyak pintu dia. Walaupun banyak tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab pada setiap pintu tu ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat. Tak payah banyak, 2 pada dah. Tak boleh masuk dah dia. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata Rasulullah SAW pernah berdiri di kalangan orang ramai, lalu beliau memuji-muji Allah dengan pujian yang layak dengannya. Selalu disebut pujian yang layak dengannya. Sebab ada juga kadang-kadang orang puji Allah ni tidak layak dengan dia. Ada juga. Dia kalau dalam Islam ni Nabi SAW ajar ni, semua dia puji Allah dengan pujian yang layak dengannya. Kemudian dia menyebut Dajjal. Dia pun kata inni la'unzirukumu, aku mengingatkan kamu tentang Dajjal ini, dan tidak ada seorang pun Nabi melainkan dia telah mengancam kaumnya tentang Dajjal itu. Tetapi aku akan ceritakan kepada kamu satu perkara yang tidak pernah diceritakan oleh Nabi sebelum kamu, iaitu dia ni buta sebelah mata dia. Itu tak, Nabi dulu tak cerita. Hak ni Nabi kita dia cerita. Wa inna Allah laysa bi'awar. Kalau dia mengaku jadi Tuhan, Tuhan tu tidak kurang. Buta sebelah ni itu tanda kurang. Jadi kamu boleh faham selalu. Tetapi kalau orang tak ada iman pada masa tu nipih, dia boleh terpedaya. Walaupun nampak zahir ini dia terpedaya dengan hak lain. Terpedaya dengan hak lain. Walaupun nampak. Ni. Sebagai contohnya, ni lah. Ramai orang keliru ni. Ulama-ulama keliru. Sebab itulah anda tulis buku Syiar Rafidah, di antara kecuaian ulama dan kebingungan umat. Memang cuai sungguh ulama. Cuai sungguh. Kalau kita tanya orang kafir orang Islam, jadi kafir ke tidak? Kafir. Kalau kafir sahabat, senyap. Kalau orang kata ada sifat maksum gini-gini ni, boleh, tak boleh. Tapi kita kata dia juga dia tu Islam. Kita tak kata dia sesat. Pula. Kalau orang percaya lagu ni lagu mana? Dia tak saya kata kafir. Dia terpedaya dengan hak lain, hak zahir. Lagu tu lah ni lagu ni. Tak nampak, hak terang depan mata ni tak nampak. Boleh terpedaya sebab apa hak lain dia nampak. Hebat nampak. Inilah benda ni. Padahal tu ada duduk depan. Kalau lagu ni lagu mana? Islam kalau lagu ni. Paling dia tak lagi dia senyap. Tapi dia tak say kata kafir.
Dia tak saya kata tidak Islam. Syiah lagu. Tak saya kata. Berat juga. Dia tahu Syiah ni kata Quran ni tak betul gitu. Apa ya tak boleh kata kafir tu? Padahal kafir lagu mana? Kalau orang menafikan sikit je. Sehuruf Quran kata Quran. Jadi lagu mana? Kafir. Ni dia kata tak berani. Pasal apa? Pasal nampak dia Republik Islam. Terpedaya dengan hak tu Republik Islam. Hak ni pun lagu tu. Duk terpedaya dengan dia mari gunung roti. Duk terpedaya dengan mari air sungai, boleh beriduk orang. Terpedaya dengan. Hak lepas tu boleh terima ke dia tu Tuhan lagu tu. Dalam keadaan buta sebelah. Dia pejam mata. Boleh lagu tu. Lagu tu lah cara Dajjal. Lagu tu lah tipu daya dia. Kita pun naik pelik, naik lemah. Sekalanya hormat sangat kalau ulama-ulama dulu. Ni ulama dulu kata macam-macam dah kata. Tak ada. Tak pandai berlaku ulama dulu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik tak pandai. Pandai kita lah ni. Sebab apa? Kita tanya dia ni. Kita tanya. Dia kata tak. Betul kau? Di Iran ni maknanya orang tidak mengamal muta'ah Syiah. Dia kata tak. Lepas tu Syiah ni kafir sahabat. Dia kata tak. Kita percaya dia. Setara tu. Kalau setara tu boleh tahu orang Syiah ahli sunnah. Kalau setara tu. Kalau ulama ahli sunnah setara tu berat. Lambat laun hancur jadi umat. Kalau lagu tu boleh ke dia? Sebab dia halus. Bila lah orang curi tu nak ngaku dia curi? Kalau lagu tu tak faham lagi. Lemah. Ni benda penyakit sekarang ni. Setengah-setengah ulama tu gitu. Kita pun naik lemah, tak faham. Apa ya terang gini mod? Dia tahu. Syiah kata gini-gini, dia tahu. Tapi dia tak berani nak kata lagu ni tak betul. Apa nak melera apa? Ni ulama dulu. Dia sebut terang. Ni buat ni. Sebut. Kita pada-pada pula kita kata hak tu hak melampau. Hak ni tidak melampau. Khomeini ni tidak melampau. Bukti tidak melampaunya lagu mana? Dia suruh orang-orang dia tu pergi kalau pergi Mekah semaya duduk alik belakang tu imam. Tu je buktinya. Sebab tu kita kata dia tak kerti ke satu. Sebenarnya tak kerti ke satu dia ni. Orang-orang lagu ni kesian. Kesian tu tak apalah dia tu mangsa orang lain ni. Duduk percaya ke dia tu. Dia tidak tahu yang ajaran Syiah ni kalau secara taqiyah semaya alik belakang orang ahli sunnah boleh pahala besar. Serupa dengan semaya alik belakang Nabi dalam saf yang pertama. Dia tak faham hak tu. Tu dalam kitab Syiah. Khomeini dia faham. Akidah dia amal hak tu tak apalah. Semaya alik belakang ahli sunnah pun moga boleh pahala sebab semaya alik belakang Nabi. Kita percaya ke dia. Itu bukti dia ni sederhana. Syiah sederhana. Kita pergi faham lagu tu. Tak ada arah. Tidak nak baca kitab Syiah tu sendiri. Kalau baca pun dia tidak yakin. Dia kata orang ni lah buat rekod. Payuh semua. Apa yang jadi sayang sangat ke Dajjal tu? Apa? Tu ya kita lemahnya. Yang jadi sayang sangat ke Dajjal tu apa? Tu lah. Tak apalah. Innahu awar wa inna Allah laysa bi'awar. Allah tidak buta sebelah. Dan dia mengaku Tuhan lah. Mana lah buta? Tak nampak itulah. Itu kita takutnya. Apabila kita lebih gapo-gapo dalam hidup kita ni hak lebih duduk depan kita tu gol lain, bukan agama. Takut lindung dengan hak tu lah. Lindung dengan hak tu. Kalau depan kita tu kita letak hak utama dalam hidup kita politik. Tak kena gaya kita gelap mata dengan politik. Lagu ni tak boleh. Dia kena depan sekali Allah, Rasul, Islam nombor satu sekali. Bukan politik, bukan duit, bukan negara, bukan. Gol lain tu nombor 2, nombor 7, nombor 10. Gol lain nombor satu sekali Allah, nombor satu sekali agama. Hak tu dia kena lagu tu. Tapi ni
Tak faham. Jadi tak nampak lah, lindung dah lah. Lindung. Orang mari kau tu rebah kita. Pasal apa? Kita duduk, otak kita tu ke situ sangat. Terlalu politik sangat. Nak negara sangat. Akhir sekali kita sendiri pun tak faham negara Islam tu lah ke mana. Negara Islam tu lah ke mana. Bolehkah presiden ataupun khalifah Islam ni tidak Islam? Akidah dia rosak. Boleh terima? Tak boleh. Tidak jadi negara Islam. Negara Islam negara akidah. Negara akidah. Bukan negara ikut serah siapa-siapa nak naik. Tak boleh. Tidak jadi negara Islam kalau pemimpin agung dia tu tidak Islam. Tak jadi. Tak boleh. Lepas tu kalau orang tu mengaku Islam, ayah P misalnya, dia jadi presiden, boleh terima? Akidah rosak lagu tu. Walaupun dia mengaku Islam, Qadiani tu boleh terima? Tak boleh. Sopa juga kafir belakang. Tak boleh. Walaupun dia buat semua negara. Dulu sudah ada dah. Kerajaan apa ni, Fatimiyah di Mesir. Syiah lah tu. Syiah ada dah. Ulama-ulama tak terima pada masa tu. Bahkan puak-puak Syiah, hak tu lebih teruk lagi daripada Syiah adalah ni. Hak ni teruk dah. Hak tu lebih teruk lagi. Khalifah dia dianggap Tuhan pada masa tu. Fatimiyah tu, kerajaan Fatimiyah. Dah tak betul, sebab itulah Salahuddin Al-Ayyubi pergi serang, kacau. Naiklah ahli sunnah sekolah ni. Paglan ni. Ahli sunnah. Kalau tidak tu Syiah situ. Dah kalau betul dah, apa yang pergi serang? Belok ke dia? Ada. Hak mana faham tu dalam sejarah dah. Tidak lagu tu. Dia tidak lok. Bahaya ni. Dia boleh memperdayakan kita pun, jadi ramai daripada kita terpedaya dah. Dia kata negara Islam, kita negara Islam. Banyak negara Islam lah ni. Banyak negara Islam. Tapi kalau setengah-setengah negara tu, kalau kata Islam, kita kata tidak, dia tidak Islam. Hak ni Islam. Walaupun akidah dia tak betul. Walaupun akidah dia tak betul. Lagu mana? Ayo. Inilah bab fitnah ni. Memang fitnah sungguh. Fitnah sungguh. Susah jadi. Nak betulkan kan gini pula, ada pula kat lagu ni. Kan gini. Susah. Tidak kata sekata. Baiklah. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bertawaf mengelilingi Kaabah. Mana dia mimpi lah, dia tawaf mengelilingi Kaabah. Hal ni sudah banyak kali kita jumpa. Mula-mula keliling Kaabah Nabi Isa. Lepas tu Dajjal. Hak tadi dia kata tak boleh masuk. Dajjal tu, hak ni boleh masuk. Lagu mana? Hak ni masuk ni alam misal. Mimpi kan ni, bukan sungguh. Hak tu masuk tubuh dia tu bila dia tubik sungguh. Akhir sampai tak tahulah dengan kita ke tidak, tak tahulah. Hak tu hak tu tak boleh masuk. Hak ni Nabi SAW cerita ni dia mimpi. Dan mimpi ni ada takbir dia sendiri, maksud dia. Bukan maksudnya Dajjal tu dia akan masuk, tidak. Maksudnya nak ayatnya macam-macam. Faham salah ni boleh pergi. Banyaklah. Hak tempat kita dia pun hak sesak tu, haji juga, pergi juga tawaf Kaabah tu. Lepas tu balik ngaku jadi nabi. Macam-macam. Dah tu tidak termasuk dalam hak ni. Pengikut Dajjal. Dia nak cerita sini pengikut Dajjal akan ada yang keliling Kaabah. Jadi tak pelik. Tak pelik. Sebab zahirnya dia pergi atas nama orang Islam. Pada tu dia akan keliling Kaabah. Guru Nanak pergi keliling Kaabah. Ramailah. Khomeini keliling Kaabah juga. Khomeini keliling Kaabah tu kebetulan Syekh Nadwi masa dia mari sini kita pergi. Nak tawaf sekali. Syekh Nadwi Maududi. Khomeini tawaf. Lepas pada tu Khomeini pun doa di Kaabah. Rabbana ghafir lana. Dia kata Rabbana ghafir lana. Lepas tu Syekh Nadwi pun itu baca perabilah ayat tu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baca perabi lah. Kalau baca perabi kan nampak molek sahabat dia tak baca habis. Syekh Nadwi kata dia tak baca habis.
minta ampun kami. Saudara-saudara kami yang pergi dulu tu, jangan letakkan di dalam hati kami rasa benci kepada saudara-saudara kami yang pergi dulu, sahabat-sahabat dulu. Dia benci sebab dia tak baca habis. Tu saya nak duit sendiri cerita. Dia pun beritahu hari kau. Tapi tawah cara dia. Tawah cara dia. Ni betul-betul hak Nabi SAW tengok ni isyarat kepada hak kemudian. Dalam satu masa orang tu ada. Kalau kita kata Syekh Nadwi ni tokoh zaman lah ni, dan dia tulis juga tentang Syiah, dia pun dedah juga dia Syiah ni tak betul. Kita tahu hal sekali seperti ni. Dajjal pun ada juga. Nabi Isa pun ada juga situ. Nabi pun ada juga situ. Nak ceritanya pergi Mekah ni macam-macam. Belum tentu lagi. Betul tu belum tentu lagi. Jadi kita tak boleh kata kalau orang tu pergi Mekah maka dia tu akidah dia mesti betul. Tak boleh kata lagu tu. Tak boleh jamin. Setengah orang dia kata dia maya tu macam mana kita nak kata dia kafir? Dia gitu gini. Ya kita hak tu ya peliknya kalau lain faham boleh. Kalau hak ni tak faham boleh. Hak tu lah benar. Kalau hak lain tu percaya Quran setengah, tak percaya setengah tu lagu mana? Walaupun maya. Orang tu maya. Orang tu puasa. Orang tu pergi Mekah. Lagu mana? Islam kalau lagu. Tak Islam pula kita kata. Hak ni pula gitu. Hak ni pula gitu. Dia tidak terhenti atas hak tu. Hak tu hak zahir. Kalau akidah betul, ya. Kalau tidak, tak jadi, tidak Islam. Walaupun sembahyang, walaupun puasa. Jadi orang yang paling serupa dengan dia tu Ibnu Qattan. Mana adalah satu orang pada masa tu yang Nabi SAW sebut orang tu. Jadi sahabat-sahabat mana kenal dia tahu. Lagu tu maknanya dia ni orang lah. Dajjal ni orang lah. Bukanlah jenis makhluk asing kau gapo dak. Orang. Kemudian riwayat daripada Aisyah, dia berkata, saya mendengar Nabi SAW meminta perlindungan yang dengan Allah dalam sembahyangnya daripada fitnah Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid Dajjal. Nabi doa semua. Aisyah dengar Nabi SAW minta berlindung. Apa yang Nabi SAW dia tahu dah tidak zaman dia, tapi dia berlindung, minta perlindungan. Dia nak ajarlah, dia nak ayat benar ni bahaya besar. Sehingga kalau kita tak ada pun kita patut berlindung, minta anak cucu kita biar selamat. Dia nak ajar banyak perkara lah. Dia kata minta ampun, Tuhan ampunkan dosa dia. Dia nak ajar kepada orang lain. Dia nak ajar kepada orang lain. Dia tu tidak dosa. Kemudian riwayat daripada Hudzaifah daripada Nabi SAW, katanya Nabi SAW bersabda tentang Dajjal, bahawa bersama dia tu ada air dan api. Api dia tu air, hak sejuk, air sejuk, dan air dia tu api. Itu dia pelik. Zahirnya nampak hak air tu sebenarnya api. Kalau kita pergi dalam tu, masuk dalam api tu. Hak api ni kalau kita masuk dalam tu tidak, ia akan jadi sejuk. Tak ada gap. Sebab tidak hak sebenar. Artinya Dajjal ni zahir dia nampak, dia bawa dia kan nampak comel nampak, tapi hakikatnya buruk. Hakikat dia buruk. Hak dia ancam kita tu nampaknya memang menakutkan, tetapi sebenarnya tidak ada apa. Abu Mas'ud berkata, saya mendengar ini daripada Nabi SAW, yang diserupa dengan Hudzaifah. Cerita saat inilah saya pun dengar, dia kata Nabi SAW kata begitu. Kemudian riwayat daripada Anas, katanya Nabi SAW bersabda, tidak diutuskan seorang pun Nabi melainkan dia telah mengancam umatnya tentang Al-A'war, yang buta sebelah matanya itu, Al-Kadzdzab, pendusta besar itu. Ala, ketahuilah, sesungguhnya ia adalah buta sebelah matanya, dan Tuhan kamu bukan buta, dan di antara dua matanya tertulis kafir.
Dahi dia ni, atas dahi ni tulis kafir. Fihi, berhubung dengan perkara ni ada riwayat daripada Abu Hurairah dan Ibnu Abbas juga. Jadi kalau lagu ni nak kita nak kata ni tamthil, perbandingan saja, maksud dia kejahatan, tak mungkin sama sekali ni. Terang sangat dia ayat ni. Kalau benda-benda perbandingan ni, kiasan, bahasa kiasan, tidak lagu ni, Nabi tak guna lagu ni. Ni jelas memang ada Dajjal itu. Dah tertulis kafir. Dah kita kata tulis dah kafir. Sebab apa nak terpedaya lagi? Oh iyalah kita kata. Kalau tak ada tulis pun, kalau kita ngaji molek, kita boleh baca. Ya, dia kata atas dahi itu terang sangat lah, tak boleh nak lindung, tak boleh nak susu. Dan dia tak boleh sapu. Dia tak boleh sapu atas ni. Tapi kepada orang yang tak ada iman, tak kemah, tak nampak. Dalam riwayat yang lain sini tak ada. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW kata hak buta huruf boleh baca. Ini mana jenis lagu lain ni. Jenis tulis lagu lain ni, baca lagu lain. Kalau hak pandai baca pun tak boleh baca. Kalau tidak ada iman. Hak tu yang kita takutnya. Dajjal hak besar tu tak tahulah setara mana. Setara dajjal hak kecil hari ni pun kita terpedaya dah pening dah. Bertelingkuh dah sama kita. Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Hak ni pun tak boleh nak tepis dah. Tak tahulah kalau dajjal besar mari. Peringkat masing-masing, peringkat masing-masing. Kita lemah. Allah, kita kata setara ayah pin tu boleh ikut. Ada juga balik Mesir pun ikut. Nak mana? Ni adalah seorang dua setara tu. Tu hak tu. Hak cerdik sikit tak boleh terima hak tu. Dia kena hak lain pula. Lepas tu orang lain hak atas lagi kata dia, Allah, setara tu kena. Ni ada gitu, kau tinggi. Sehingga akhir-akhirnya hak besar-besar tu pun kena hak tu kita golek kepala lah. Kalau dengan Syiah ni, Khomeini ni kena hak besar-besar. Hak ni parok. Hak ni parok benar. Tak ada separuh ni dalam zaman ni tak ada. Sebab apa kita tengok, kalau ayah peng kau siapa kau orang nama kau dia cikgu hak mengaku jadi nabi tu, orang lupa tu adalah cikgu tu. Siapa dia ikut dia? Ulama nak ikut dia? Tak ada. Ni ulama ni keliru ni. Kalau orang menentang ni, dia kata selalu sokong mereka lah, selalu. Jadi mana-mana duduk perang dengan Syiah, gapo duduk perang dengan mereka di Iraq, suka ke mereka lah tu. Hak duk sanggup mati ke diri. Nak suruh mati tentera mereka. Sokong mereka lah tu. Tak faham gitu mu. Keliru ni. Itulah orang panggil Dajjal. Dajjal ini maknanya dia sepuh, dia saluk keluar tu comel sehingga kita terpedaya. Yang malangnya yang terpedaya ni alim ulama. Bukan tempat kita saja, luar negeri pula gitu juga. Pening kepala. Hak tu yang kita heran. Tu belum Dajjal besar lagi. Nak sabarlah kalau Nabi SAW berlindung dengan Dajjal ni. Sungguh. Dia kalau dah mari, kalau dah nak kena Tuhan nak uji, tak kena siapa. Tak kena siapa. Sebab tu kita tak boleh. Tak boleh duduk apa ni, besar ke diri ke apa, tak usah. Minta berlindung dengan Allah SWT. Kalau Tuhan beri kita nampak, Alhamdulillah mujurlah. Kita selamat. Biar kita selamat lagi akan datang depan lagi. Tak tahulah mana lagi fitnah dunia ni. Lagu tu teruk ni. Terpedayanya begitu sekali. Dan dia pandai benar main. Kalau nampak orang dia waktu be. Adalah gimmick dia tu kan gini lah. Jadi menyebabkan jadi orang pening tak mu. Payah nak selesai. Cara dia main. Sebab dia ada maksud dia. Kalau orang sudah hilang kepercayaan, tak ada apa dah. Jadi selama ni perancangan tu sia-sia lah. Bukan main sulitnya, susahnya nak buat tu. Jadi dia kena kekalkan kepercayaan orang bahawa dia tu Islam. Kita terima hak tu dulu, tak apa dah. Kalau kita terima hak tu, kena dah kita. Kena dah. Tak boleh terima hak tu. Dia kena duduk situ. Tak boleh terima kita Dajjal, nak terima. Ya, ada kebaikan dia. Kalau dia wirati kita duduk tengah lapar ni, lapar orang duduk tengah lapar tu. Duduk tengah dahaga. Boleh jadi kita kenyang juga sebentar. Kena dah lah. Tak boleh. Biar mati. Gitu cara dengan Dajjal ni. Hak Nabi SAW ajar. Tidak boleh kita bertolak ansur dengan dia. Nak ambil kesempatan kau untuk menyelamatkan diri untuk sementara. Tak boleh. Nak tupai kau tu, tak boleh. Bahaya. Orang tidak main dengan hak jenis lagu ni, dengan penipu besar.
Sebab kita orang Ju, orang baik, kita tak tahu cara tipu daya orang jenis lagu ni. Kena selekok, kena lah. Tak ada banyak lekok. Kalau jenis betul suka kita. Oh, dahsyat. Babun la yadkhulul Dajjal al-Madinah. Lebih kurang tadi juga. Dajjal tidak boleh masuk ke Madinah. Orang ni dia buat dalam bentuk tajuk pula. Besar dia ni. Nak ceritanya istimewa Madinah. Istimewa Madinah. Jadi hak kecil-kecil boleh masuk, hak besar tak boleh masuk. Sepatutnya hak kecil-kecil boleh masuk, hak besar boleh masuk. Tak lagu tu. Hak tu yang peliknya. Tidak lagu. Lepas tu dalam hadis yang panjang Nabi SAW cerita, di antara yang diceritakan Dajjal mari. Dan dia diharamkan masuk. Mana dia tidak boleh masuk ke jalan-jalan di Madinah, tak boleh masuk. Dia pun akan singgah di satu kawasan kosong, tanah lapang, tanah kosong. Tak ada tanaman di situ. Yang berdekatan dengan Madinah, sebelah Syam. Di sini disebut dalam Hasyiah disebut min jihati Syam. Mari kok nu. Maknanya isyarat mari kok nu, kok Syam ni mana? Kok Israel ni lah mari kok nu. Maka pada hari itu keluar satu orang. Wa huwa khairun nas, Nabi kata. Orang yang terbaik dia tu. Ataupun Syekh perawi ni, dia di antara orang yang terbaik. Keluar orang ni. Fayaqulu, orang tu pun kata, orang ni tubik daripada Madinah, dia pergi cabar Dajjal. Ni pelik. Aku bersaksi sesungguhnya engkau Dajjal. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cerita kepada kami. Ceritanya, kisah dia tu, Rasulullah cerita tu. Maka Dajjal pun katalah, tercabar Dajjal. Sebab sebelum pada ni kena berlaku ke dia. Hak ni seorang tubik kata lagu. Dajjal tu pun kata, apa kata kamu? Dia kata kepada hak ada sekeliling dia. Kalau saya bunuh dia ni, lepas tu saya periduk dia, adakah kamu ragui tentang saya? Kata Dajjal. Pakak katalah semua, la, tak. Kami tak ragu. Kalau boleh buat lagu tu, ni berani ni. Maka Dajjal pun bunuh dia. Lepas tu dia periduk, hidup semula. Pada zahir je lah nampaknya gitu. Maka orang tadi pun kata pula, demi Allah, kata dia, aku lebih yakin hari ni, tak ada lebih yakin daripada hari ni bahawa kau tu Dajjal. Kau yakin aku, kata dia. Orang itu kata, aku tidak pernah lebih cerah, lebih nampak berkenaan dengan kau daripada hari ni. Maknanya kau terang aku nampak, kata dia. Lepas tu Dajjal pun nak bunuh semula dia. Fala yusallatu alaihi, tapi dia tidak mampu. Tak boleh. Lepas gitu. Tu cerita. Ini pun akan ada juga berlaku. Maknanya kalau kita pergi Dajjal ni, kalau kita pergi dengan kerah, lawan dia tak boleh apa-apa kita. Jangan tunduk kepada dia. Dajjal kecil kau, Dajjal besar kau, tak boleh bertolak ansur. Nabi tidak ajar kita bertolak ansur dengan Dajjal. Tengok orang ni, dia tak boleh buat apa. Kalau dia Tuhan sungguh, tapi orang tadi terpedaya dah. Riwayat daripada Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di jalan-jalan Madinah itu ada banyak malaikat, tidak akan dimasuki oleh ta'un dan dajjal. Tidak akan dimasuki oleh ta'un dan dajjal. Artinya di sini ta'un ini penyakit berjangkit, wabak lah, yang menyebabkan orang mati beramai-ramai. Mati ramai. Di sini isyarat. Mana masuk ta'un? Apa makna masuk ta'un? Makna punca kepada penyakit ta'un, penyakit wabak gitu-gitu, dia berupa sesuatu hidupan, macam virus. Ni orang kata virus, bakteria, macam-macam mari daripada luar pergi ke satu tempat, melalui udara ke, melalui pernafasan ke, melalui makanan ke, macam-macam. Dia mari daripada luar. Kalau kita kawal, dia tak boleh masuk. Hak ni hak jenis lagu tu. Hak jenis berkait dengan jin. Ada juga jin, syaitan yang bawa masuk. Hak tu tak masuk. Setengah ulama kata wabak tak ungkap mana-mana pun, hak daripada punca apa pun tak masuk. Hak tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Gitu. Diriwayatkan daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata,
Dajjal akan datang kepadanya ke Madinah. Maka dia mendapati malaikat-malaikat sedang menjaganya. Kerana itu Dajjal tidak dapat menghampirinya, dan ta'un juga tidak dapat pergi. Ta'un mana jenis pergi ni, InsyaAllah. Nabi SAW InsyaAllah. Itu tentang Dajjal. Lepas tu Ya'juj wa Ma'juj. Hak ni pun fitnah besar juga, akhir zaman juga ni. Hak ni pun parok juga, bunuh orang Islam habis bunuh. Dia bukan bunuh orang saja, hancurkan negara, hancurkan sumber-sumber kehidupan, tanaman, kau gapo, kau binatang, habis dia beracun. Kalau sekarang ni nampak mudah lagu tu, pergi bom lagu tu, pergi bom, kau beracun, kau dengan macam-macam senjata kimia macam-macam lah, boleh berlaku. Ini Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini pun bukan sejenis makhluk asing dah, manusia juga. Ya'juj wa Ma'juj bangsa. Bangsa. Yang mana bangsa ni dulunya pernah dah menceroboh. Memang sikap dia daripada dulu lagi. Lepas tu dia berselera. Selepas zaman Zulkarnain itu dia berselera. Tapi akan datang dia akan mari pula. Apa buat ni? Orang juga, tetapi jiwa dia tu pelik, tidak suka orang. Jiwa binatang lah kita kata. Kalau orang, dia tidak nak makan orang. Dia ada peri kemanusiaan. Ni tidak ada peri kemanusiaan. Kalau kita tengok di Kemoja, kalau kita tengok di apa dulu, kalau kita tengok ni kemudian ni di Bosnia, situ pun kita tengok parok dah. Sekat tu je. Bukan seluruh dunia, seluruh dunia dia pergi. Pacul lagu tu. Lepas tu riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair bahawa Zainab binti Abi Salamah menceritakan kepadanya daripada Ummi Habibah, dia pula ambil daripada Zainab binti Jahsh, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya pada suatu hari dalam keadaan ketakutan, sambil baginda bersabda, la ilaha illallah wailul lil Arab, kecelakaan untuk bangsa Arab, kerana akan ditimpa keburukan yang telah hampir, yang telah pun hampir. Futihal yaum, hari ini telah pun dibuka radm, tembok Ya'juj wa Ma'juj itu seperti ini. Wa halaqa bi isba'ihi al-ibham, seperti ini, kecil-kecil. Ada yang sebut gitu, ada yang sebut gini, ada yang sebut macam-macam lah. Tetapi hak ni yang lebih kecil ya, lubang kecil. Nabi SAW membulatkan ibham dia, ibu jari, dan jari hak mengiringinya sebelah dia ni lah, jari telunjuk membulatkan, gitu. Ni maknanya lubang sikit setara. Zainab binti Jahsh berkata, saya tanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan binasa dalam keadaan ada orang-orang yang baik di kalangan kita? Nabi SAW menjawab, na'am, idza kathural khabath, kalau sudah banyak keburukan, kejahatan, maksiat dan sebagainya, akan kena juga. Orang baik-baik pun kena juga. Tidak kata hak baik-baik itu terlepas. Cuma kalau dia tidak bersalah, sesok bangkit dia tu tak apalah. Cuma dia akan mati dalam keadaan itu, dia pun akan kena juga. Bencana itu dia akan kena juga. Lepas pada itu riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabda baginda, yuftahur radm, akan dibuka radm, tembok, iaitu radm Ya'juj wa Ma'juj, seperti ini. Dia buat seperti tadilah Wahib menyimpulkan 90, maknanya 90 lagu tu, iaitu tanda terbuka dah. Ini semua bukan makna benteng ni, walaupun setengah ulama dia kata ada sungguh benteng itu, tapi pada anda apa tidak, ini hanya tamthilan saja di sini. Di sini makna tamthil, perbandingan saja, bukan hak sungguh. Hak di zaman Zulkarnain itu sungguh benteng itu. Hak kemudian ni, kalau zaman Zulkarnain dulu, puak-puak tu tak boleh mari sebab benteng tu tinggi.
Begitu juga tembok negeri Cina tu kan dia buat tu, dia nak halal jugalah. Orang di sana musuh ni pada mari. Maka masa tunya musuh ni dia mari dengan kuda, dengan berjalan kaki, tak boleh nak nampak lah, sekadar tu je lah. Zaman Zulkarnain pun lagu tu juga. Tak boleh nak lepas puak-puak jahat sana. Ni pun nak ceritanya Allah SWT halang mereka puak-puak jahat ni. Dengan takdir dia, Allah SWT tak boleh jadi lagi pencerobohan mereka itu. Seolah-olahnya ada benteng, macam benteng yang dibuat oleh Zulkarnain dulu, sehingga mereka tu tak boleh mari. Tetapi jika Allah SWT menghendaki, dia seseolahnya terbuka sedikit demi sedikit. Benteng itu terbuka ataupun pecah sedikit demi sedikit. Itu semua berlaku dengan kehendak Allah. Sebab apa? Hak kemudian sampai kemudian ni dia tidak pergi dengan kuda, dia mari dengan jet, dia mari dengan kapal. Tidak menghalang dah benteng tu. Benteng ni dengan maksud lain. Nak ceritanya seperti mana Zulkarnain dulu telah menghalang puak-puak jahat tak boleh mari alik ni. Begitulah Allah SWT halangkan puak-puak jahat kemudian ni, puak-puak Ya'juj dan Ma'juj ni, seolah-olahnya ada benteng di hadapan mereka. Mereka tak boleh mari. Tetapi bila sampai masa dia, dengan kehendak Allah SWT, dia akan jadi macam benteng yang pecah lah kira-kira. Mereka pun marilah. Jadi habis dah Kitabul Fitan ini, kita akan masuk kepada Kitabul Ahkam pula. Jadi termasuk di dalam bara'ah ikhtitam di sininya, apa dia? Bab tu sendiri. Semua bab ni fitnah. Bila fitnah kemuncak dia mati. Semua bab dalam fitnah tu kemuncak dia al-harj, membunuh, pembunuhan, mati. Ya'juj dan Ma'juj akibat dia bila dia mari tu dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Matilah. Isyarat kepada mati juga. Jadi semua ni, kalau bab ni semua sekali ni pun boleh kita kata sebagai bara'ah ikhtitam. Semua sekali. Lepas tu kalau kita nak ambil hak atas Ya'juj dan Ma'juj ni saja, ini pun yang memusnahkan manusia ni, Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Dajjal tidak lagu tu, dia hanya memperdaya manusia, tidak mesti dia bunuh. Dan tidak ada pembunuhan secara besar-besaran lagu tu. Ya'juj dan Ma'juj jadi tidak, jenis bunuh. Lain cerita dia. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni ada sebut di dalam Al-Quran. Berbeza dengan Dajjal. Dajjal tak ada sebut dalam hadis saja. Dalam Quran Ya'juj dan Ma'juj ni ada sebut. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa. Jadi bangsa itu sekarang ni kalau mengikut ahli kaji manusia ni lah, dia berselerok dah bangsa tu, tak tahu pergi ke mana. Tak tahu pergi ke mana. Tapi akan datang, akan marilah. Dan manusia akan fahamlah hak dalam Quran sebut, hak dalam hadis sebut. Apabila dia mari dengan cara dia, dengan sifat-sifat dia, akan ingat inilah Ya'juj dan Ma'juj. Inilah Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam hadis. Apabila sampai masa dia, orang akan faham dengan sendiri. Dia tidak sekadar di Bosnia sikit. Tidak. 100 lemah dah, teruk dah. Tidak sekadar di sini, tak. Rata dunia. Dia tak kira. Ni akhir zaman lah. Ni semua alamat akhir zaman. Dan bila akhir zaman, alamat dunia ni nak habis lah. Nak habis riwayat dia. Itu pun tanda habis juga, tanda mati juga. Bukan mati kita, mati dunia ni sekali. Dunia ni hancur. Bukan tubuh kita saja yang hancur, dunia ni pun akan hancur apabila ada alamat-alamat besar ni. Wallah. Jadi lepas ni, lepas raya lah pula kita ni, insyaAllah. Lepas raya ni kira-kiranya sini ni semalam mai. Semalam mai dia jadi malam Selasa sini. Hari Isnin malam Selasa. Hari Selasa malam Rabu tu Masjid Kota Baru. Masjid Kota Baru. Hari Rabu malam Khamis, malam esok tu Masjid Langgal seperti biasa. Jadi kita tiada 3 malam je. Tidak 4 malam lagi. Sekali. Allah.